Bismillahirrahmanirrahim. Perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di mana Nabi kita Muhammad SAW berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang sudah tua usianya, 40 tahun. Nabi umur 50 tahun. Segala perkara yang berlaku pada Nabi SAW dilaporkan kepada Khadijah oleh Maisarah, dan perkara itu tidak tinggal begitu sahaja. Segala sifat yang mulia dan kebaikan yang nyata pada diri Nabi SAW membawa keinginan kepada Khadijah untuk mempersuamikannya. Meskipun usia Khadijah ketika itu sudah melewati 40 tahun dan seorang janda, tetapi kebangsawanan, kehartawanan, dan sifatnya sebagai seorang yang salihah, yang baik, menjadi rebutan bangsawan-bangsawan Quraisy untuk meminangnya. Tetapi segala pinangan mereka ditolak. Kepada Nabi pula dia menawarkan dirinya untuk menjadi bakal isteri dengan mengutuskan kawannya Nafisah binti Munabbih, bukan Munabbih dengan BIH. Nabi menerima permintaan Khadijah dengan meminta bapa-bapa saudaranya supaya meminang Khadijah binti Khuwailid. Berlaku, kita baca minggu lepas, Nabi berniaga ke Syam, membawa modal barang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mekah adalah pusat perdagangan. Barang Yaman dibawa ke Syam, barang Syam dibawa ke Yaman. Mekah menjadi pangkalan. Khadijah seorang janda yang kaya, suaminya meninggal. Dia seorang yang soleh, yang baik. Banyak pembesar-pembesar Quraisy pinang dia tolak, kerana zaman itu zaman jahiliah. Apabila Nabi SAW ditugaskan untuk membawa dagangan dia, Nabi menunjukkan sifat-sifat kenabian dan kerasulannya. Benar, amanah, dan sangat bijak. Khadam Khadijah, hamba Khadijah, zaman itu zaman hamba, Maisarah, menceritakan segala sifat yang ada pada Nabi SAW. Lalu Khadijah minta Nabi berkahwin dengan dia, dan dihantar kawan dia Munabbih bertemu dengan Nabi, ajak Nabi berkahwin dengan dia. Lalu Nabi SAW menemui bapa-bapa saudara dia. Lalu Hamzah pun meminangnya dengan ditemani oleh Abu Talib dan bapa-bapa saudara yang lain. Lalu Hamzah pinang Khadijah mengikut adab zaman jahiliah. Bila nak bukan pakai awak lari dah, kena pinang dulu. Adab dia, ada cara dia, hubungan keluarga dengan keluarga. Ini berlaku sejak zaman dahulu, zaman Islam dan zaman jahiliah. Dia iktiraf oleh Islam. Islam menerima. Termasuk ada orang kafir yang Islam terima. Bahkan mereka yang berkahwin di zaman kafir, dia masuk Islam, tak perlu diulangi perkahwinannya. Ini dia iktiraf oleh Islam. Kita kena sedar. Kecuali itu qadi dauti. Kalau fahami hukum Islam, itu ada beberapa perkara yang ada pada orang kafir yang Islam terima. Antaranya meminang. Rombongan peminangan itu menemui bapa saudara Khadijah, Amr bin Sa'ad, kerana bapanya meninggal dalam peperangan Al-Fijar, peperangan sama-sama jahiliah di masa itu. Seterusnya dilangsungkan perkahwinan, dan Abu Talib berkesempatan untuk berkhutbah. Abu Talib menyampaikan khutbah nikah. Zaman itu zaman belum lagi Nabi menjadi Rasul. Di antaranya beliau berucap,
anna Muhammadan la yuzanu bihi fatan min Quraisy illa rajaha bihi syarafan wa nubla wa fadlan wa aqla wa in kana fil mali qilla baris di bawah wa fa innamal malu zillun zail wa ariyatun mustarja'ah wa lahu fi Khadijah binti Khuwailid raghbatun wa laha fihi mithlu dhalik. Ini ucapan Abu Talib masa mengawini Nabi SAW. Tak ada alhamdulillah, tak ada selawat. Nabi tak jadi Rasul di masa itu. Sesungguhnya Muhammad, maknanya sesungguhnya Muhammad tiada tandingan di kalangan pemuda Quraisy. Malaikat dialah yang paling menang dari segi keistimewaan dan kelebihan keturunan, kelebihan akhlak dan akalnya. Sekalipun dari segi harta ia mempunyai sedikit sahaja, tetapi harta itu ibarat bayangan yang hilang dan pinjaman yang dipulangkan. Ia mahu beristerikan Khadijah dan Khadijah juga mahu kepadanya. Maknanya Muhammad tak ada harta, kata Abu Talib, tapi harta ni hilang sementara waktu, menunjukkan beriman kepada adanya hari akhirat. Abu Talib beriman pada adanya hari akhirat. Di sini khutbah ni menunjukkan Abu Talib beriman pada adanya hari akhirat. Di mana anak aku Muhammad ni tak ada harta, tapi harta ni tak kekal, hilang, tak boleh bawa mati harta ni, kata Abu Talib dalam khutbah itu. Huwal fahlu alladhi la yaqda'u anfuh wa ankahaha minhu wa unkihaha minhu. Lalu wali, dia adalah pemuda, dialah lelaki yang tidak disorong-sorongkan hidungnya dan aku kahwinkan dia dengannya, kata Abu Talib. Di mana wali Khadijah menjawab, ini ucapan wali kepada Khadijah, itulah wal fahdul ladzi la yaqra'u anfuh wa unkihaha minhu. Dialah anak lelaki yang tiada disorong-sorongkan hidungnya dan aku kahwinkan dia dengannya. Inilah perkahwinan yang pertama kepada Nabi yang penuh dengan keberkatan, dan rumah tangga keduanya berpanjangan sehingga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ini menolak pandangan-pandangan orientalis. Nabi ni berkahwin semata-mata nak puas hawa nafsu. Orientalis suka buat cerita-cerita macam ni. Di zaman muda dia, Nabi berkahwin dengan orang yang lebih tua dengan dia 40 tahun. Dia 25 tahun. Kalau Nabi ni orang gila hawa nafsu, cari muda-muda lah. Ini tidak. Mencari orang yang salah. Adapun selepas itu Nabi berkahwin dengan izin daripada Allah Ta'ala lebih daripada 4 orang, sampai 8 orang, 7 orang isterinya. Ini diizin oleh Allah Ta'ala pada Nabi, tak izin pada orang lain. Walaupun Nabi mempunyai kekuatan nafsu lebih pada orang lain, Nabi bukan gila nafsu. Anak dara Aisyah saja, yang lain semuanya adalah janda orang tua, isteri sahabat-sahabatnya yang mati syahid, anak kepada sahabat-sahabatnya yang terdekat. Ini perkahwinan Nabi SAW. Orientalis, puak-puak yang musuh dengan Islam ni selalu sebut benda-benda yang negatif, yang mencacatkan diri Nabi SAW. Kita kena ingat, kita jangan terpengaruh dia. Hasil dari perkahwinan hidup itu lahirlah 6 putera. 6 lahirlah semua putera dan puteri Nabi SAW kecuali Ibrahim. Jadi 7 orang anak Nabi, 6 daripada Khadijah, 1 daripada Maria Al-Qibtiyah, iaitulah perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi SAW. Sesungguhnya Khadijah radhiyallahu anha mempunyai kelebihan dan ketinggian pribadi yang tetap menjadi ingatan Rasulullah SAW sehingga wafatnya. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sayyidina Ali meriwayatkan Nabi pernah bersabda, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid, rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik perempuan ialah Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa, dan sebaik-baik perempuan ialah Khadijah binti Khuwailid. Nabi sebut, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Siti Maryam ialah ibu Nabi Isa yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam, seorang perempuan yang sangat soleh macam malaikat, tidak mahu pada manusia, yang dinazarkan oleh ibunya kalau boleh anak nak letakkan di masjid anak dia untuk beribadat. Dia tak sebut laki dan puan, tiba-tiba boleh anak puan, dia tunaikan nazarnya. Maka dijaga oleh pak saudaranya ialah Nabi Zakaria. Maryam beribadat di masjid sehingga dikunjungi oleh malaikat-malaikat Allah, dan akhirnya Allah menguji Maryam untuk menjadi dalil kekuasaan Allah Ta'ala kalau dijadikan Adam dengan tidak ada ayah dan ibu daripada tanah, dijadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam dengan tidak ada ibunya, dijadikan Isa bin Maryam daripada ibu dengan tidak ada ayahnya. Ini untuk menandakan kekuasaan Allah Ta'ala. Maryam dipilih oleh Allah, dan menjadi perempuan yang salihah. Sebaik-baik perempuan Maryam binti Imran, dan sebaik-baik perempuan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, tidaklah aku cemburu kepada isteri-isteri Rasulullah malaikat kepada Khadijah pada aku tidak sempat bersamanya, kata Aisyah. Wallahu a'lam.